Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu yang dikasihi pensyarah kami Ustazah Ibtisam binti Ibrahim yang mengajar subjek fiqh dakwah. Seterusnya sahabat-sahabat Handa seperjuangan yang dikasihi sekalian. Okey, pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk yang telah diberikan, iaitu komunikasi interpersonal sebagai strategi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebelum saya lupa, saya akan perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Azfar bin Zaidi. Nombor metri I103378. Okey, kita akan lihat pada slide yang pertama. Kita boleh lihat slide yang pertama, iaitu masuk komunikasi. Okey, poin yang pertama berasal daripada bahasa Latin, iaitu bermaksud communicato, yang bermaksud berkongsi ataupun mengambil bahagian dalam sesuatu. Okey, senang cerita, poin pertama ni dia berkata bahawa maksud komunikasi ni dia berasal daripada bahasa Latin, iaitu communicato. Communicato dan dia diterjemahkan ke dalam bahasa kita yang bermaksud komunikasi. Okey, dia bermaksud kongsi dan mengambil bahagian dalam sesuatu. Okey, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, merupakan satu proses pertukaran maklumat, perasaan, idea dan fikiran yang berlaku antara seseorang individu kepada individu yang lain, dan kadang-kadang yang melibatkan kumpulan yang ramai. Okey, poin yang kedua ni yang menceritakan bahawa komunikasi ini dia bukan saja pertukaran maklumat, bahkan dia boleh menjadi satu perasaan, idea dan fikiran yang berlaku antara kita dan individu lain, seorang individu, maupun berlakunya pada individu yang ramai. Ataupun berlaku pada kumpulan yang ramai. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, komunikasi ni dia merakumi dua hubungan, iaitu hubungan pertama, hubungan linguistik, dan yang kedua bukan linguistik. Okey, nanti saya akan terangkan pada slide seterusnya apa maksud hubungan linguistik dan bukan linguistik. Okey, kita boleh lihat pada slide yang kedua. Poin yang pertama, hubungan linguistik ni ialah komunikasi yang terhasil melalui percakapan, penulisan dan bahasa isyarat. Okey, kat sini kita boleh lihat linguistik ni senang cerita dia melalui percakapan kita, penulisan dan bahasa isyarat. Okey, itu yang kita nak faham lah apa maksud linguistik. Dan manakala bukan linguistik ni pula maksud komunikasi yang melibatkan pergerakan anggota badan seperti tangan, kaki, kepala dan muka sebagainya. Okey, yang linguistik ni yang kita boleh terangkan, iaitu dia melibatkan pada anggota badan kita lah, seperti tangan, kaki, kepala, muka dan sebagainya. Yang mana-mana yang melibatkan anggota badan, itulah yang dipanggil bukan linguistik. Okey. Seterusnya, kita akan masuk ke slide yang seterusnya. Komunikasi akan terhasil apabila terdapat subjek-subjek berikut. Yang pertama, dia kat sini kita boleh lihat dia ada 3 subjek. Yang pertama, pihak yang berkomunikasi. Yang kedua, maklumat yang ingin disampaikan. Yang ketiga, alat komunikasi. Okey, yang pertama ni, pihak yang berkomunikasi ni, yang saya dapat info, dia tak akan terhasil sekiranya dia tak ada 2 orang ni. Yang pertama, pemberi maklumat. Yang kedua, penerima maklumat. Okey, kalau tak ada dua-dua ni, maka kita tak panggil komunikasi. Kalau ada dua-dua, penerima dan pemberi maklumat ni, maka itu baru kita panggil, itulah orang kata komunikasi. Sebab dia kena ada dua syarat ni lah, sebenarnya itu 2 syarat lah. Mesti ada pihak yang menerima dan pemberi maklumat. Itu maksud dia. Okey, yang kedua tadi, maklumat yang ingin disampaikan ni mesti kena ada topik yang perlu yang kita sembang, yang dibahaskan, yang ingin dikongsikan. Selalunya perkara-perkara yang melibatkan kehidupan seharian lah. Macam contoh kita komunikasi dengan housemate kita, iaitu macam mana hari ni, sihat tak sihat. Itu orang panggil komunikasi. Itu maklumat yang ingin disampaikan. Itu yang nak diterangkan untuk poin yang kedua ni. Perlu ada topik yang nak dibahaskan. Kalau tak ada, itu bukan dipanggil komunikasi.
Okey. Seterusnya, poin yang ketiga, alat komunikasi. Alat komunikasi ni dia mesti nak komunikasi dengan orang ni mesti kena ada alat dia. Contoh, dia melibatkan macam suara, pergerakan badan, itulah yang kita gelarkan sebagai alat. Kalau tak ada benda tu, kita tak boleh panggil dia sebagai komunikasi lah, kan? Dia mesti kena ada benda untuk, kalau nak bagi kita faham, mesti kena komunikasi, mesti guna alat, baru orang tu akan faham. Dia sebab apa kena ada alat ni? Sebab dia nak, sebagai contoh, nak menguatkan lagi apa maklumat yang kita sampaikan kepada orang lain, individu yang lain lah. Okey, itu saja daripada saya. Saya akan serahkan pada penyampai yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azdi bin Syafur Badin, Nometrik I18303392. Hari ini saya akan menyambung penerangan tentang jenis-jenis komunikasi. Terdapat 6 jenis komunikasi yang saya dapati. Yang pertama ialah komunikasi intrapersonal. Komunikasi ini untuk mudah difahami ialah komunikasi kita dengan diri kita sendiri. Maknanya ia tidak melibatkan orang lain dan benda ini hanya berlaku dalam otak kita. Contohnya seperti kita nak ke mana, kita berfikir kita nak ke mana, and then akan ada beberapa idea. Contohnya makan dekat kedai tu ke kedai ni ke. Jadi benda tu, komunikasi ni tidak memerlukan orang lain untuk, orang kata apa, untuk berlaku lah. Okay, yang kedua ialah komunikasi interpersonal. Seperti kita tahu, intrapersonal ialah komunikasi yang tidak melibatkan orang lain. Dia berbalik dengan interpersonal. Interpersonal ini ialah komunikasi yang melibatkan antara dua pihak atau lebih. Kebiasaannya komunikasi ini berlaku secara tidak formal lah. Contoh macam kita berbual dengan kawan-kawan kita. And then komunikasi ini juga penting untuk kehidupan sosial kita. Sebab manusia tanpa komunikasi ni, orang kata, tak berkembang lah. Sebab apa-apa perkara pun dapat daripada komunikasi, kan. Seperti waktu dahulu, zaman-zaman tiada phone, kita banyak menggunakan mulut-mulut untuk menyampaikan suatu berita. Okay, seterusnya ialah komunikasi berkumpulan. Seperti interpersonal, cuma komunikasi ini dalam kumpulan yang luas. Contohnya kelompok yang melibatkan 25 orang atau lebih dalam satu kumpulan yang besar. Mana komunikasi ini dia interpersonal, cuma dia lebih besar pada interpersonal. Yang keempat ialah komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi ni ialah lebih kepada komunikasi yang formal lah. Contohnya seperti organisasi tu yang punya bos, human resource dan pekerja, kan. Komunikasi ni lebih kepada komunikasi antara orang bawahan dengan orang atasan. Macam contoh bila kita bercakap ataupun berkomunikasi dengan bos kita tidak berkomunikasi dengan sembarangan, kan. Kita perlu ada tata tertib yang perlu diikut untuk memudahkan proses itu. Yang kelima ialah komunikasi awam. Komunikasi awam ni contohnya, saya beri contoh dulu lah. Contohnya seperti penceramah lah. Ia memberi ilmu kepada orang awam. Komunikasi ni selalunya dia ada satu, orang kata apa, satu pemberi maklumat saja. Contohnya macam saya cakap ceramah. Contoh satu ceramah tu, seorang ustaz akan memberi ceramah kepada puluhan ribu orang yang mendengarnya. Jadi komunikasi ni selalu digunakan lah dalam majlis-majlis ilmu. Dan komunikasi yang terakhir ialah komunikasi Islam budaya. Komunikasi Islam budaya ni secara ringkasnya adalah komunikasi yang melibatkan antara dua orang yang mempunyai budaya yang berbeza. Contohnya seorang itu berkomunikasi, seorang orang Melayu itu akan berkomunikasi dengan orang Cina ataupun dengan orang lain. Jadi secara langsung komunikasi itu akan menyebabkan perselisihan antara budaya lah. Tapi dari sudut positif ni, kita dapat, bila kita menggunakan komunikasi Islam budaya ni, kita dapat mengenal lebih terperinci lah tentang suatu kaum itu atau suatu adat itu. Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azafri Hazib bin Saiful Hazami, nombor kad matrik I18303393. Okey. Bahagian saya itu cara komunikasi interpersonal Rasulullah SAW. Okey. Seperti kita tahu, umat Islam mula berjumpa dengan Nabi Muhammad di rumah Arkam Ibnu Abi Arkam untuk mempelajari Al-Quran dan mempelajari suruhan agama Islam. Okey. Seterusnya itu, setelah 3 tahun melakukan dakwah secara rahsia dari individu, kaedah dakwah yang digunakan ialah kaedah dialog, iaitu hiwar. Okey, berdasarkan interaksi peribadi. Okey, dilihat dari sudut kaedah dakwah, dengan bermulanya dakwah terbuka, kaedah yang digunakan berubah
Okey, dari dakwah terbuka. So mereka menukarlah cara dakwah yang pada mulanya itu berlaku dalam bentuk dialog dan komunikasi secara interpersonal. Kemudian ditambah pula dengan kaedah kitabah, iaitu kaedah kuliah dan pembentangan awam secara khalayak ramai, secara berdepan lah. Okay, pembentangan iaitu mewar-war kepada orang ramai. Okay. Cara dakwah ialah menggunakan pendekatan targhib dan tarhib, iaitu usaha pujukan yang menarik kebaikan dengan pahala dan menghalau keburukan dengan hukuman. Okay. Seterusnya iaitu proses dakwah Islamiah dilihat dari konteks atau tahap, ialah proses interaksi antara da'i dan mad'u. Okay, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Okay. Dalam konteks ini terbahagi kepada beberapa jenis konteks komunikasi dakwah yang digunakan. Okay, yang digunakan oleh Nabi Muhammad lah. Okay, yang pertama iaitu dakwah nafsiyah, iaitu proses interaksi antara da'i dengan diri sendiri secara mad'u. Okay. Yang kedua ialah dakwah fardiyah, iaitu proses da'i melawan mad'u dalam suasana dialog dalam konteks secara langsung. Okay, berbalahlah bertukar pendapat. Yang ketiga itu dakwah fi'ah, iaitu proses dakwah seorang da'i secara bersemuka di hadapan sekumpulan mad'u. Okay, bersoal jawab. Dakwah ummah, iaitu da'i berdakwah kepada orang ramai melalui mimbar atau melalui media sosial, sama ada bercetak ataupun secara elektronik lah, secara online. Dalam secara monolog, secara bersemuka ataupun tidak bersemuka. Okay, secara bersemuka ini secara berdepan dengan orang khalayak ramai, bercakap, memberi ilmu, berdialog, bercakap dengan khalayak ramai. Okay, secara tidak bersemuka ni cara buat video lah. Okay, menjawab persoalan-persoalan. Okay, yang terakhir itu dakwah syu'ubiyah qabliyah, iaitu seorang da'i yang identitinya ataupun etnik dan budaya berbeza dengan dirinya. Okay, itu saja daripada saya mengenai konteks komunikasi dakwah, komunikasi interpersonal oleh Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad bin Fathan bin Abdul Ghaffar. Nombor metri I18303381. Okey, bismillah, alhamdulillah. Yang pertama, saya akan membentangkan berkenaan tajuk saya, iaitu relevan komunikasi interpersonal masa kini. Okey, kita tengok yang pertama, komunikasi interpersonal adalah bentuk komunikasi yang paling berkesan kerana ia bersemuka dengan penyesuaian dan maklum balas yang sama. Okey, yakni bermakna kita berdakwah secara bersemuka, kita lihat wajah ke wajah, face to face, macam tu. Oleh kerana itu, ia boleh, orang kata, lebih memahami dalam peringkat tersebut. Okey, kita tengok yang kedua, perbezaan persepsi dalam komunikasi interpersonal yang berlaku pada masa itu juga boleh diperbetulkan sehingga wujudnya kesemarataan persepsi yang diharapkan. Okey, yang ketiga iaitu dialog. Komunikasi interpersonal digunakan sebagai strategi dakwah. Okey, yang kita tahu, dakwah bermaksud mengajak kepada kebaikan. Selaras dengan tujuan dakwah, komunikasi interpersonal boleh mempengaruhi dan mengubah pandangan dan tingkah laku orang lain sesuai dengan ajaran Islam. Inilah yang dilakukan oleh Irawan bin Ibrahim Liu, atau nama gelarannya Ustaz Ibn Liu. Beliau merupakan pendakwah Islam yang popular di Malaysia. Ustaz Ibn Liu mula tular apabila beliau turun ke lapangan untuk mengerjakan kebajikan. Itu termasuk berjumpa dengan gelandangan, remaja perpelisiran, golongan maknyah dan samsing-samsing jalanan. Baru-baru ini juga beliau pergi ke Indonesia untuk meluaskan lagi dakwahnya. Selain itu, komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh beliau dapat membuat golongan samsing atau golongan maknyah ini insaf dan memberi semangat untuk mereka berubah ke arah yang lebih baik. Okey, kita masuk kepada slide yang seterusnya, iaitu syarat-syarat tersebut
bentuk berkomunikasi interpersonal telah mengalami transformasi proses komunikasi interpersonal. Tidak lagi perlu dituntut secara bersemuka kerana ia boleh dirapatkan dengan media sosial berasaskan perbuatan media sosial tersebut sehingga indikasi antisosial diikuti bergejala. Maksud di sini dia menerangkan berkenaan dakwah ni orang kata pada zaman ke zaman boleh orang kata cara berdakwah tu berlainan melalui media sosial. Kita tengok contohnya macam pengguna media telah lama digunakan dalam Islam. Dan ia telah muncul sejak awal zaman Rasulullah SAW. Sebagai contohnya Al-Quran mendatangkan cerita zaman-zaman dahulu yang boleh digambarkan seolah-olah cerita drama. Begitu juga Rasulullah SAW telah menugaskan beberapa sahabat untuk berseni di pentas-pentas syair sebagai cara menyebarkan dakwah dan juga membalas tomahan para musyrikin. Seperti mana baginda mengarah Hasan bin Sabit ketika perang Bani Quraisah. Ini kerana pentas syair boleh dianggap sebagai media utama masyarakat Arab ketika ini. Yang Rasulullah yang saya nak ungkapkan kat sini, orang kata media masa itu iaitu sebagai gambaran media sosial pada zaman Rasulullah. Dia menggunakan syair, dia menggunakan sajak ataupun sebagainya. Kita masuk kepada yang nombor 4. Nombor 4 iaitu corak keadaan komunikasi interpersonal yang boleh dilakukan melalui media sosial. Malah pertukaran avatar dalam bentuk diri terlibat dalam komunikasi interpersonal juga diramalkan akan berlaku. Yang terakhir ialah media dalam Islam juga banyak membantu pendakwah dalam memahami sasaran dakwahnya. Kita tengok dalam masyarakat sekarang, masyarakat telah berubah nyata sekali. Pendakwah juga perlu berubah sekiranya masyarakat telah menjadikan ICT atau media masa khususnya sebagai sebahagian daripada hidup mereka. Maka pendakwah seharusnya turut bersama dengan realiti ini. Satu perkara lagi yang amat penting untuk dititik beratkan iaitu konsep amar makruf nahi mungkar. Walau apa sahaja medium yang dipilih, terutamanya melalui media masa, tanggungjawab ini mesti dilaksanakan sebaiknya. Okey, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud siapa sahaja yang melihat kemungkaran hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika dengan tangannya tidak mampu, hendaklah ia ubah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya. Dan ini adalah selemah-lemah iman. Riwayat Muslim. Okey, daripada sinilah pembentangan daripada saya. Saya beri kepada rakan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zafri bin Muhammad Nazri, memegangkan matrik I18303394. Pendekatan komunikasi mengikut kaedah Barat dan Islam. Pertama sekali kita pergi kepada pendekatan mengikut kaedah Islam. Komunikasi Islam memberi tumpuan kepada teori komunikasi yang dibangunkan oleh pemikiran Muslim. Matlamat akhir adalah untuk menjalinkan komunikasi Islam sebagai komunikasi alternatif, khususnya dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan fitrah kejadian manusia. Komunikasi Islam adalah sistem komunikasi bagi umat Islam lah. Pemahaman ini menunjukkan bahawa komunikasi Islam lebih tertumpu kepada sistem yang mempunyai latar belakang falsafah yang berbeza dari perspektif komunikasi bukan Islam. Dengan kata lain, sistem perhubungan Islam berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Semestinya falsafah ini menjadi asas kepada sistem komunikasi Islam dan mempunyai implikasi tertentu terhadap makna sesuatu proses komunikasi. Model komunikasi, media massa, kewartawanan, etika, undang-undang dan dasar media. Ini menurut Undang-Undang Media dan Polisi Media.
daripada Abdul Muiz 2001. Maka dapat disimpulkan bahawa komunikasi Islam adalah proses menyampaikan nilai-nilai Islam daripada komunikasi yang menggunakan prinsip yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang menyuruh sama untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan kata lain, komunikasi Islam adalah sama dengan berdakwah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ali Masfuf dalam kitab Hidayatul Mursyidin, iaitu dakwah ialah mendorong manusia kepada kebaikan dan petunjuk, menyeru kepada yang hak dan mencegah kemungkaran agar memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat, oleh Syekh Ali Mahfuz 1952. Okey, pendekatan mengikut kaedah barat pula. Kebanyakan kajian komunikasi di Amerika Syarikat dan Eropah adalah barat dan Eropah lah. Teori komunikasi yang berkaitan dibincangkan dalam buku yang dikatakan mengikut tradisi barat. Menurut Kinchat 1987, teori barat melihat bahagian yang sukar dilihat secara keseluruhan. Teori barat dikuasai oleh penglihatan individu, di mana individu dianggap aktif mencari ataupun mencapai kepentingan peribadi. Teori barat dikuasai oleh bahasa. Penyelidikan komunikasi semasa Perang Dunia 1 dan 2 tertumpu kepada pengaruh propaganda. Persoalan yang cuba dijawab oleh penyelidik ialah bagaimana komunikasi boleh digunakan untuk mengubah tingkah laku. Bagaimana komunikasi boleh digunakan untuk mencipta perubahan tingkah laku. Ini menurut Wikibook 2002. Menurut Harold Laswell 1902 hingga 1978 adalah seorang pakar yang paling banyak melakukan penyelidikan tentang propaganda. Dengan fokus pada propaganda, beliau menjalankan analisis kuantitatif dan kualitatif, berusaha untuk memahami kandungan propaganda yang mendedahkan kesan terhadap khalayak awam. Kaedah analisis kandungan sangat kuat dipegang oleh Laswell sehingga beliau mentakrifkan komunikasi dengan frasa. Siapa mengatakan apa dalam saluran yang mana, kepada siapa, dan dengan kesan apa. Pada dasarnya, perkataan tersebut menyatakan apakah analisis kandungan yang dilakukan oleh Laswell dalam penelitian kandungan propaganda semasa Perang Dunia Pertama dan Kedua, menurut Taufik 2002. Seterusnya kita pergi kepada penutup. Saya serahkan kepada kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ni Amir Khairuddin bin Muhammad, Matrik I18303326. Alright, seperti yang kawan-kawan saya bentangkan mengenai komunikasi, dan tibalah masa saya untuk menyampaikan dari segi kesimpulan lah keseluruhan pembentangan ni. Yang mana seperti yang kita tahu, yang mana kawan-kawan saya sudah menerangkan maksud komunikasi, yang mana adalah hubungan komunikasi timbal balik antara seseorang individu yang disampaikan kepada individu yang menyampaikan, yang mana komunikasi ni berlaku secara fizikal dan maya. Maksudnya secara fizikal ni secara berdepan-depan lah, kita bercakap depan-depan. Yang secara maya ni secara dalam talian, contohnya dalam phone, live Facebook. Yang kedua, maksud dan tujuan komunikasi untuk mewujudkan sesuatu pengertian yang sama antara pihak yang menyampaikan dan pihak yang menerima. Yang mana komunikasi ni berlaku semasa kita menyampaikan maklumat kepada orang yang kita sampaikan. Yang ketiga adalah komunikasi ni sangat penting dalam sektor ekonomi, politik dan sosial. Yang mana kita tahu dalam sektor politik, ekonomi dan sosial ni, komunikasi ni sangat penting dan sangat diperlukan dalam semua ni lah yang ketiga-tiga saya sebut tadi. Alright, poin yang keempat adalah komunikasi dan kemahiran mendengar saling berkaitan dengan antara satu sama lain. Yang mana semasa kita bercakap dengan seseorang tu, pendengaran kita pun perlu orang kata apa, berfungsi dengan baik untuk orang yang, contoh kita bercakap, orang yang disampaikan tu mendengar dengan baik lah. Yang kelima, untuk berkomunikasi dengan baik, kita perlu menjadi pendengar yang baik. Yang mana sebelum kita bercakap ataupun semasa kita bercakap, kita perlu alert dengan keadaan sekitar ataupun pendengaran kita. Yang mana apa yang kita sampaikan, sebelum kita sampaikan, kita akan dengar dan kita akan sampaikan balik. Itu adalah dari sudut ilmu lah. Yang keenam, ciri komunikasi yang baik ialah jelas dan padat. Yang mana
apabila kita nak bercakap depan orang ramai ataupun kita nak berkomunikasi dengan seseorang, benda yang perlu yang ada dalam komunikasi kita adalah benda yang jelas. Dan yang kedua adalah padat, yang mana senang untuk kita jelaskan kepada seseorang itu, dan padat isi yang kita sampaikan untuk orang itu faham apa yang kita jelaskan. Alright, yang ketujuh adalah komunikasi yang sempurna dan cekap yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah merupakan salah satu strategi yang mantap, yang mana seperti kita tahu, strategi Nabi kita untuk berdakwah adalah menggunakan tutur kata yang lembut, laras bahasa yang sopan, budi pekerti dan penyampaian yang sampai, yang mana Nabi kita berdakwah secara lembut dan tidak kasar lah. Okey. Yang ke-8 adalah setiap ucapan dan olahan yang baginda sampaikan sangat lembut, padat dan berilmu. Dengan ini membuktikan baginda merupakan seorang pemimpin yang bijak, berpidato dan bijak menyusun strategi dalam dakwahnya. Yang mana komunikasi ini merupakan satu strategi Nabi, yang mana Nabi mengajak seseorang itu semasa Nabi berdakwah dengan lembut dan tidak memaksa lah. Sebab dalam Islam tidak diajar untuk memaksa. Alright, dalam hadis atau dalil yang disebut, sampaikanlah satu ayat, walaupun satu ayat, yang mana kita sebagai orang Islam, kita merupakan pemimpin dan kita merupakan orang kata apa, kita diwajibkan untuk berdakwah kepada, tak kisahlah kepada orang Islam sendiri ke kepada orang bukan Islam. Kita ni sebagai mukmin yang perlu untuk kita sentiasa menyampaikan dakwah, kerana satu ayat yang kita sampaikan ni memberi beribu kebaikan kepada kita. Alright, itu sahajalah daripada saya. Sekian, terima kasih.